Salam guys, Muaz Malik di sini. Okay, so memandangkan aku dapat banyak sangat persoalan yang sama dalam tiap-tiap video aku. So hari ini, macam tajuk yang korang nampak, aku akan kongsikan pada korang aku punya setup productivity seharian aku lah. Jadi pada hari ini, aku akan buat tour pada korang. Aku punya mini studio ni, apa benda yang aku pakai semua, PC aku ke, monitor aku ke, kamera aku ke. And hopefully dengan video ni korang akan lebih memahami lah macam mana cara kerja aku semua, barang apa yang aku pakai semua. Okay? Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan video setup tour Muaz Malik Mini Studio untuk awal tahun 2021 ni. Let's go! Jadi pertama sekali kita akan mulakan dengan monitor dekat belakang aku ni. So monitor ni aku dapat daripada Dasher. So Dasher kindly menghantar untuk aku review. Jadi ini adalah monitor daripada Xiaomi, iaitu Xiaomi Mi Curve Gaming 34-inch monitor. And macam nama dia, memang mostly sebenarnya monitor ni digunakan untuk tujuan gaming lah. Tapi macam korang tahu, kerjaya aku ni adalah lebih kepada video editing, produce video, tag video dekat dalam channel ni. So most of the time aku memang akan gunakan monitor ultra wide ni, 21.9 ultra wide ni adalah untuk buat editing video. Jadi antara spesifikasi yang terdapat pada monitor Xiaomi Mi Curve 34-inch ni, pertama dia punya size dia adalah 34 inci. Kemudian dia punya resolusi dia adalah 1440p, maknanya 2K display lah. Dan teknologi panel yang digunakan adalah panel jenis VA. Yes, aku faham kenapa guna VA kan. Selalunya video editor ni dia akan pakai skrin jenis IPS. Actually ada beberapa sebab lah kenapa aku menggunakan skrin jenis VA ni. Pertamanya adalah dia lebih murah lah kalau nak bandingkan dengan skrin jenis IPS. Sebab skrin IPS kalau saiz 34 inci macam ni, resolusi 2K, aku rasa mau dekat 45,000 kan. Tapi disebabkan aku nak skrin jenis ultra wide, aku nak skrin jenis 2K, aku nak yang mempunyai sRGB yang tinggi sesuai untuk aku buat untuk video editing. So bagi aku Xiaomi Mi Curve 34 inch ni kira dah cukup memadai lah. Lagipun memang aku dah aim lama lah monitor ni kan. Sebab yalah macam korang boleh nampak, dia punya design tu memang minimalis dengan tak ada apa sebarang logo kan. Design dia pun memang very sturdy. And kemudian aku juga suka dia punya screen brightness dia, brightness level dia memang tinggi, color dia memang cantik. Cuma satu je lah, bila VA panel ni aku tak boleh nak edit sambil, maknanya dia tak boleh nak off axis tau bila korang nak edit video tu. Sebab VA panel ni dia punya view angle dia tu macam tak berapa cantik lah kalau nak bandingkan dengan IPS kan. Tapi untuk harga jualan 1,500 tu dengan dapatnya screen 34 inci 2K 144Hz kan, bagi aku memang dah cukup memadai lah. Memang agak berbaloi lah untuk dibeli. So kalau korang nak dapatkan monitor ni, aku akan letak link Dasher dekat bawah. Korang boleh check it out kat sana. Ada link dekat Lazada dengan link dekat Shopee. And bila korang pergi kat link ni, ada dua option yang korang pilih-pilih. Sama ada korang nak go for China version ataupun global version. Personally, aku rasa memang tak ada beza lah. Korang nak go for China version ke international global version ke, sebenarnya sama je. Yang beza dia hanyalah harga lah kan. Sebab kalau korang go for China version, harga dia 1,500. Kalau yang global version 1,800. So ada perbezaan dalam 300 macam tu. And aku rasa tu je lah beza kan. Warranty sama, warranty 1 tahun by Dasher juga. Bila korang beli pun korang dapat benda yang sama, memang sebiji, memang tak ada apa beza pun. And overall sepanjang dekat sebulan lebih aku gunakan monitor ni, memang aku puas hati lah. Dia memang satu upgrade lah daripada monitor aku yang sebelum ni. Sebab sebelum ni aku gunakan ViewSonic 32 inci 2K display, tapi dia punya screen size dia tu dia bukan wide, ultra wide lah. Dia 16:9. Yang ni 21:9, so dia lagi lebar. Tapi satu kelemahan bila aku go for ultra wide 2K display 21:9 ni, dia memang memerlukan PC yang agak powerful lah untuk handle dia punya semua resolution dia tu. And kelemahan kedua pula untuk monitor ni, dia tak ada internal speaker. So korang kena ada speaker asing lah. Yang kejap lagi aku akan bagi tahu pada korang speaker apa yang aku pakai. So macam aku cakap tadi, aku akan letak link untuk monitor ni dekat bawah. Korang boleh check it out kat sana, tengok mana yang berkenan. Korang angkat lah. Kalau korang angkat monitor ni, aku cakap memang confirm korang akan puas hati punya. So dah habis bercerita buat monitor, now aku nak cerita berkenaan dengan dia punya jantung dia, iaitu PC ni kat belakang aku ni, yang mana korang memang selalu nampak lah PC ni dalam setiap video aku. Jadi untuk spesifikasi PC aku ni, pertama dia menggunakan casing daripada NZXT, iaitu NZXT H510 warna putih. Kemudian untuk dia punya internal spec pula, motherboard Mobo, aku pakai motherboard yang memang selalu rakyat Malaysia golongan Mahrain gunalah, iaitu B450
360M ASRock Steel Legend. Ini memang macam aku cakap dia, motherboard ni memang selalu orang pakai. Sebab apa orang selalu pakai? Sebab dia punya design nampak cantik, and kemudian dia ada RGB tu semua, memang nice lah. And kemudian untuk dia punya CPU, aku menggunakan Ryzen 5 3600. Lepas tu untuk graphic card aku gunakan RTX 2070 Super. So dalam casing ni korang akan nampak few things lah, antaranya kipas RGB 140mm, ada dua untuk intake. Kemudian ada dua juga kipas RGB 120mm untuk dia punya intake outtake, untuk air keluar lah. Kemudian korang akan nampak juga aku punya air cooler. So air cooler aku ni memang gedabak besar. So aku menggunakan air cooler daripada Be Quiet, iaitu Be Quiet Pure Rock 2. Bagi aku dia punya air cooler ni memang, pertama dia punya harga memang pemilik, kemudian dia punya performance pun memang sesuai lah untuk build aku ni. And dekat aku punya Be Quiet ni pun ada lagi dua kipas 120mm untuk menyejukkan dia punya air cooler tu lah, nak sejukkan dia punya heatsink tu, supaya tak adalah panas kan aku punya CPU ni. Sebab aku sebenarnya CPU aku ni dia memang dah totally overclock dah. Aku overclock dia punya CPU, aku overclock dia punya GPU. So untuk CPU aku overclock sehingga 4.1 GHz, and GPU pun aku memang dah overclock sampai semaksimum yang aku boleh lah. And kemudian last sekali korang akan nampak tu adanya 4 stick RAM kan. So RAM yang aku gunakan ni adalah daripada SPG, iaitu SPG D41 3200 MHz, and total ni bila campur 4 tu dia jadi 32GB. Yes, 32GB ni memang macam agak overkill lah, sebab selalunya orang pakai 2 stick 16GB je. Tapi memandangkan aku gunakan PC ni untuk tujuan editing, aku edit guna Premiere Pro, guna After Effects, so memang RAM yang lebih ni dia akan lebih memudahkan aku punya kerja lah. Dia lebih sedap lah, lebih smooth, lebih pantas, semua benda tu lah, benda yang yalah kau faham lah apa aku cakap kan. And kemudian last kali benda yang korang takkan nampak dekat PC aku ni adalah dia punya PSU, power supply, yang mana aku menggunakan PSU daripada Deepcool 650W Gold. So itu adalah spesifikasi untuk aku punya PC lah. Okay lah, aku sebenarnya planning nak upgrade PC aku ni, nak pakai Ryzen 7, lepas tu aku ingat nak pakai RTX 3080 ataupun 3070, tak kisahlah. Tapi itulah, memandangkan korang faham lah sekarang ni memang tengah kemarau kan, memang agak susah lah sebenarnya untuk aku jumpa RTX 3000 series ni kan. Mostly semuanya memang sold out. So mungkin aku terpaksa tunggu pada siri yang seterusnya lah, 4000 series ke 5000 series ke, dan barulah boleh aku upgrade. Kemudian kita sampai kepada setup speaker aku. Memandangkan macam aku cakap tadi, monitor aku ni dia tak ada speaker, so aku perlukan external speaker lah. So external speaker yang aku pilih adalah daripada Edifier, iaitu Edifier R1700BT. So speaker ni dia bukannya speaker yang high end lah, mostly aku rasa semua orang boleh beli kot, tak ada masalah lah. Aku akan letak link juga dekat bawah kalau korang berminat nak beli. And overall speaker ni lah aku gunakan mostly untuk aku nak edit video ke, nak tengok movie ke, nak main game ke, memang aku pakai speaker ni lah. Sebab aku sebenarnya memang tak berapa minat pakai headphone. So bila aku pakai headphone selalunya memang dia akan berpeluh, sebab aku ni jenis yang kuat berpeluh. So bila pakai lama-lama tu dia rasa macam melekit, belengah, aku memang tak suka. So mostly memang time editing pun aku akan pakai speaker. Once bila dah last, bila sebelum nak export video tu, then baru aku akan gunakan headphone untuk monitor aku punya sound. Other than that, macam aku cakap tadi tak kisahlah untuk apa benda sahaja, memang aku akan gunakan speaker ni. And overall speaker ni memang sangat memuaskan. Sebab basically speaker ni dia by default korang boleh ubah certain benda lah. Korang boleh naikkan bass, korang boleh naikkan treble, and kemudian dia ada fungsi Bluetooth kalau nak, tapi aku tak pernah pakai Bluetooth, memang pakai wire. And overall dari segi dia punya sound quality semua, memang aku memang sangat berpuas hati lah dengan bunyi yang dikeluarkan daripada Edifier R1700BT ni. Seterusnya aku nak bercerita berkenaan dengan peripheral. Mampulah. Aku nak cerita berkenaan dengan keyboard dengan mouse yang aku gunakan lah. So macam keyboard ni memang korang selalu nampak lah dalam video aku, dalam biro-biro aku, memang korang akan nampak aku showcase keyboard ni. Yang mana keyboard ni sebenarnya tak adalah keyboard mahal pun. Keyboard murah je sebenarnya. So keyboard ni adalah daripada Techwear. So ni adalah Techwear Phantom. Yes, memang korang nampak macam dia lain sikit daripada kalau korang pergi tengok dekat kedai. Sebab aku dah tukar dia punya keycap dia. So keycap ni adalah keycap custom, and dia punya switch dia adalah brown switch. So dia tak terlampau bising sangat, dia tak terlampau senyap sangat. So just kalau dengar, just nice lah untuk aku gunakan mostly untuk aku, untuk aku edit video, untuk aku buat skrip tu semua. So memang aku akan gunakan keyboard ni. And untuk mouse pula, aku menggunakan mouse daripada Logitech, iaitu Logitech
Anywhere 2S, Everywhere 2S. Memang mouse ni sebenarnya selalunya orang guna untuk buat video editing lah. And aku memang tak menggunakan mouse ni untuk gaming pun. Sebab yalah, buat apa kau nak pakai mouse untuk editing dekat gaming kan. And kalau nak gaming pun selalunya orang pakai yang wired punya, sebab dia punya response time akan lebih tinggi. And aku pun dekat PC aku ni, aku tak adalah main game yang memerlukan aku menggunakan mouse ni. So dia tak ada big issue sangat lah. And bercakap berkenaan dengan game, adakah Muaz Malik main game? So macam aku duk tunjuk daripada awal video tadi, aku menggunakan monitor curve kan, Mi Curve 34 inch 144Hz. Lepas tu dengan PC aku gunakan RTX 2070 Super kan. Takkanlah aku buat je semua benda ni untuk video editing je. Technically no kan. Sebab selain daripada buat video editing, aku juga ada main game. And game apa yang aku main? Jom aku tunjuk dekat korang. So itulah dia. Aku memang game yang aku the only game yang aku main dekat komputer PC ni adalah game yang bersifat racing lah, yang memerlukan ataupun game kereta lah, senang cerita kan. Game racing kereta. Memang itu je game yang aku main. So antara game kereta yang aku memang selalu gila main dekat aku punya PC ni adalah pertama Assetto Corsa Competizione, lepas tu Assetto Corsa Dirt Rally 2.0, Grid, dan last kali game yang bukan tak memerlukan steering ni adalah game Red Dead Redemption 2. Itu pun aku dah lama gila tak main, sebab aku memang dah lama dah habis main game tu. So untuk steering ni, ini adalah steering daripada Thrustmaster, iaitu Thrustmaster 3300 RS GT Edition. Harga dia memang agak pricey lah, tapi bila aku pakai tu, bila aku guna untuk main game tu, dia punya force feedback dia semua memang memuaskan lah. Memang best gila lah. Macam aku cakap tadi, memandangkan game yang aku selalu main tu adalah game Assetto Corsa Competizione, yang mana dia adalah game licensing untuk GT3 car. So aku memang tak ada memerlukan untuk ada shift gear tu semualah sebab mostly dia akan pakai shift dekat kiri kanan kat belakang steering ni. And in future, kalau aku rasa macam nak tukar steering pun aku boleh, sebab steering dia ni boleh dicabut. So sebab tu antara sebab kenapa aku pilih Thrustmaster 3300 RS GT Edition ni. Memang ini benda yang memang aku sayang gila, sebab aku memang kalau aku tak edit video, aku tak shoot video, aku akan main game, aku akan gunakan benda alah ni. Memang selalulah aku main. So memang agak sesuai lah. So dengan aku punya PC, dengan spek PC aku, dengan spek monitor aku ni, so bila aku main game tu memang agak seronok juga lah, sebab aku boleh letak refresh rate yang tinggi, iaitu sampai 144 FPS tu kan. So memang seronok lah main. Cuma dengan RTX 2070 Super ni, mostly aku tak boleh nak letak lah setting grafik paling tinggi kan. Mostly medium dan low ke bawah baru boleh dapat higher refresh rate tu. So memang seronok lah bila main game, main game kereta gunakan steering kan. Dia rasa lebih immersive lah, and sebenarnya lagi susah daripada gunakan gamepad je. And bercakap berkenaan dengan gamepad, aku ada satu gamepad ni daripada gamepad Xbox, yang mana gamepad ni aku memang tak guna gamepad ni. Mostly yang gunakan gamepad ni anak aku. So dekat PC aku ni, selain daripada game kereta, ada juga game Minecraft. So dia memang selalu gila main game Minecraft kan. Aku bina-bina apa benda kan. So dia macam meneruskan legacy aku lah. So masa aku kecil-kecil dulu, aku suka main Lego. So bila anak untuk generasi yang terbaru ni, dia tak main Lego dah lah, dia main Minecraft. So dengan Minecraft tu dia boleh build apa benda fantasy yang dia nak buat semualah. So dia gunakan controller ni. So itu je lah cerita dia. And then last kali, dekat meja bahagian tepi ni lah, aku akan letak B-roll untuk korang faham apa yang aku cuba cakap ni. So selalunya dekat sini, dekat stand ni, akan ada smartphone yang aku letak, di mana smartphone yang aku gunakan untuk aku punya review lah. So macam sekarang ni aku tengah review Realme X7 Pro. Nanti review aku akan buat, maybe tengok sehari dua lagi aku akan buat video and upload dekat YouTube Muaz Malik ni lah. So memandangkan sekarang ni aku tengah pakai phone ni untuk daily driver, so dia akan berada dekat sini lah. So senang untuk aku capai ke apa, untuk aku guna anytime. Inilah smartphone yang aku akan guna. Dan kemudian pada belah tepi ni adalah koleksi phone-phone yang sama ada dia dah review ataupun dia belum review lagi. Tapi mostlynya selalu adalah smartphone yang aku belum review lagi lah. And untuk menjawab soalan yang selalu korang tanya, apa berlaku bila lepas aku dah review smartphone, mostly semua smartphone
smartphone ni aku akan pulangkan balik kepada brand lah. Sebab smartphone ni boleh kata hampir kesemuanya adalah unit pinjam je. So aku pinjam, pakai dalam 2-3 minggu, buat video review and then kena pulang balik. So itulah cerita dia supaya korang semua boleh faham. Okay? And last but not least, benda yang aku baru ada iaitu tablet daripada Samsung, iaitu Samsung S7. Yang ini aku beli mostly untuk meningkatkan productivity aku lah. So bila aku rasa macam nak buat notes ke ataupun nak buat skrip ke, aku akan buat dekat tablet ni. And tablet ni pun aku banyak guna untuk tengok Netflix ke, dekat katil sebelum tidur ke, ataupun masa aku tengah jaga anak siang tu kan, dekat luar ruang tamu kan, aku gunakan tablet ni lah untuk tengok apa benda yang aku nak tengok. And tablet ni juga selalunya aku gunakan sebagai aku punya prompter. Bila aku nak shoot video, aku akan letak dekat-dekat dengan kamera aku untuk aku tengok aku punya skrip semua, untuk tengok point-point yang apa perlu aku cakap tu. Dan bila aku tengok, aku cakap lah dengan kamera kan. So kita dah habis cerita berkenaan dengan apa yang korang nampak semua sepanjang selalunya bila aku shoot video. Inilah benda yang korang selalu nampak. Korang akan nampak aku punya PC, korang nampak aku punya monitor, lepas tu korang nampak aku punya lightsaber tu semua kan. Tapi ini aku nak tunjuk pada korang benda yang korang selalunya takkan nampak. Pertama sekali, untuk aku cerita pada korang, bilik aku ni dia bukan bilik aku sepenuhnya lah. Aku berkongsi dengan orang rumah aku. So bila berkongsi tu bukan barang aku je lah ada dalam bilik ni. Jadi macam selalu korang nampak setup bila aku shoot video tu macam ni. Tapi sebenarnya kalau kita pusing ke tepi sikit, then korang akan nampak adanya pinggan mangkuk lah, apa benda lah. Itu orang rumah aku punya. Adakah aku berani untuk mengalihkannya? No, aku tak belum cukup ada keberanian tu lagi. So itulah, aku punya mini studio ni, dia selain daripada jadi studio, dia merangkap menjadi sebagai satu store jugalah. And bilik aku ni pun dia tak adalah besar mana pun, kecil je. And ini aku tunjuk korang aku punya main tempat aku selalunya shoot untuk video and B-roll aku. Now aku nak tunjuk pada korang tempat aku letak aku punya kamera semua, barang-barang aku semua. So kita akan pusing ke belakang and korang akan tengok apa yang ada dekat belakang sekarang. Okay, so bila kita dah pusing kamera ke belakang, yang inilah korang akan nampak di mana ini adalah meja untuk aku letakkan barang-barang aku. So dekat sini korang boleh nampak adanya kotak-kotak smartphone yang macam aku cakap tadi tu. Lepas tu ada kotak kat sini juga aku letak device-device yang aku ada. Kat sini yang ini kotak apa ni, telur ni. Nampak macam pelik kan? Tapi dia ada fungsi dia. So selalunya aku akan gunakan kotak ni sebagai aku punya sound diffuser, supaya dia tak bergema tu semua kan. So sebelum aku shoot video, aku akan set up letak rata-rata dalam rumah aku ni, so that dia akan serap aku punya bunyi, so dia tak ada bouncing and dia tak ada gema. And then kemudian pada bahagian tepi ni pula, korang boleh nampak adanya silver plate button. Semasa aku dapat 100,000 subscriber tu, aku dapat silver plate button ni. And then kemudian pada kat sini juga, ini kenangan lah. Ini adalah kad yang aku dapat masa sebelum aku last day aku dekat Wiser. So dia orang buat satu kad ni, dia letak wish ni semualah. So kenapa dia ada dekat sini? Sebab bila aku rasa macam aku rindu dengan Wiser, aku akan tengok kad ni and aku akan baca semua dia orang punya komen ni semua. So kadang-kadang tu memang agak sedih and agak sayu juga. But rindu memang rindu, tapi itulah, hidup perlu diteruskan. Lebih kurang macam itulah cerita dia kan. So rindu, aku memang rindu semua staff-staff dekat Wiser ni. Memang dia orang semua memang best gila. And kemudian dekat sini jugalah aku letak aku punya barang-barang gear untuk aku punya production. So kat sini ada kamera kedua aku. Untuk main kamera aku shoot menggunakan Canon EOS 200D Mark II. And then untuk kamera kedua aku ni pun EOS 200D juga. Dia yang first version punya. Dan kemudian benda terakhir yang aku ada dekat dalam aku punya studio ni adalah aku punya kerusi lah. So kerusi ni adalah kerusi yang baru juga aku ada. Sebelum ni aku ada kerusi office. Tapi ada satu hari tu masa aku tengah edit video, tiba-tiba dia punya kaki patah. Lepas tu aku macam nangka busuk ketepak jatuh dekat lantai kan. So bila kerusi aku tu dah patah, dan aku terpaksa cari kerusi baru lah. Dan aku dapatkan kerusi ni, aku decide lah kan. Sebab kan antara main concern aku adalah, pertama, aku ni tinggi, aku gegasi, saiz aku memang besar. Aku punya tinggi adalah 187 cm. Kemudian aku punya berat pula 105 kg. Memang besar. Dalam video kau nampak macam aku macam tak adalah tinggi kan, tak adalah besar. Sebab selalunya bila aku keluar kat mana-mana jumpa orang komen, "Oi, tak sangka abang Muaz ni tinggi, besar." So sebab itulah aku dapat jawapan yang mana korang ingat aku ni kecil. Tapi aku memang besar, aku memang gedabak besar. So aku memerlukan kerusi yang mempunyai saiz jamban yang besar and then boleh tampung
tengok aku punya berat lah. And last kali lepas dah mengkaji-kaji, aku decide untuk go for kerusi daripada DX Racer ni. And aku decide juga untuk tidak menggunakan finishing jenis kulit. Sebab finishing jenis kulit ni bila pakai lama-lama, kulit dia tu kalau tak pandai jaga, dia akan rosak. And aku ni memang tak berapa nak pandai pun jaga barang sangat kan. So aku pakai yang jenis kain ni. And overall bila pakai tu memang sedap lah. Bila edit video, aku selalu edit video lama. Kadang-kadang sekali edit video tu mau dekat 4-5 jam kan. So aku memang sangat memerlukan kerusi yang bila aku duduk, aku selesa. And bila aku duduk, aku siap boleh bersila lagi kan. So kerusi ni memang, aku memang sangat berpuas hati lah gunakan kerusi ni. Kalau kau nak tahu kerusi apa, macam biasa juga, mostly kebanyakan daripada barang-barang yang aku cerita dalam video ni, aku akan letak link dalam description box di bawah. And aku rasa itu je lah barang yang aku ada dekat dalam studio ni. Jadi guys, aku rasa sampai sini saja video perkongsian aku untuk mini studio channel Muaz Malik untuk awal tahun 2021 ni. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.